Apakah definisi kebahagiaan buat Ustaz? Satu soalan yang sangat abstrak. Takut saya jawab juga terlalu abstrak. Kebahagiaan bagi saya ialah keseimbangan. Apabila hilang keseimbangan, maka tidak ada kebahagiaan. Saya katakan keseimbangan, dia keseimbangan dalam setiap perkara, ya. Keseimbangan antara esok dan semalam. Saya rasa satu perkara yang akan membantu saya untuk mencapai kebahagiaan. Kalau saya terlalu terperangkap dalam nilai-nilai sentimental semalam, sehingga menyebabkan saya tidak mempersiapkan diri untuk hari esok, pastinya kebahagiaan tidak akan dapat saya kecapi. Kalau saya terlalu bersedia siapkan diri, masyarakat dan keluarga untuk esok, dalam masa yang sama saya abaikan hari semalam dengan segala pengajarannya, iktibarnya, maka perjalanan itu tidak akan lancar dan kebahagiaan tidak akan dapat tercapai. Keseimbangan antara keperluan fizikal dan keperluan rohani, di mana kalau saya terlalu menyediakan keperluan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, perbelanjaan untuk keluarga saya rasa itu tidak membawa kebahagiaan yang sebenarnya kalau saya mengabaikan keperluan rohaninya. Dalam masa yang sama, kalau saya terlalu berikan perhatian rohani sampai saya abaikan tanggungjawab menyediakan keselesaan hidup, ya, kenikmatan dan keindahan, menikmati makanan dan minuman yang tertentu, pakaian yang baik untuk keluarga, tempat tinggal yang baik untuk keluarga, saya rasa juga kebahagiaan itu tidak kebahagiaan yang ingin saya impikan, ya. Keseimbangan di antara keindahan hati dengan keindahan fikiran juga memainkan peranan dalam mendefinisikan kebahagiaan bagi saya. Saya melihat ada sebahagian teman-teman sebagai contoh terlalu memberikan perhatian kepada kemurnian hati, ya. Hati nak baik, nak indah, ya. Cari jalan untuk memurnikan hati, tetapi tidak berikan perhatian kepada keperluan ilmu, ya kan? Kadang-kadang bila dia berbicara tentang hati mesti baik, sufi dan tasawuf, ya, tetapi pembangunan ilmu tidak diberikan perhatian. Saya rasa itu bukan satu kebahagiaan. Ada orang pula bila nak menghadapi golongan yang pertama tadi, yang terlalu memberikan perhatian kepada hati, lupa kepada cabaran ataupun aspek pemikiran dan ilmu, mereka hadapi dengan terlalu menekankan ilmu, ya. Bila ada isu berbincang, wah, hujahnya begitu hebat, tetapi lupa akan keperluan hati. Kadang-kadang ada sebahagian orang kita ini yang merasakan dirinya punya kesediaan ataupun tahap pemikiran, kekuatan ilmu, pemikiran yang dirasakan lebih baik daripada orang lain. Kadang-kadang dalam dia berbicara, dalam dia berbincang, dia tidak mengambil peduli akan keperluan persaudaraan, keperluan kemesraan, ya. Bila berbicara tidak mengambil peduli akan keperluan untuk menghormati pandangan orang lain, ya. Ini juga tidak mendatangkan kebahagiaan dalam hubungan kita sebagai sebuah masyarakat. Dia perlu ada keseimbangan, keperluan hati dan juga keunggulan ilmu dan pemikiran. Keseimbangan di antara keperluan kita sebagai sebuah masyarakat yang beragama dengan keperluan kita hidup dalam sebuah negara yang berbilang agama, itu juga membawakan kebahagiaan. Pokoknya bagi saya berpegang dengan prinsip bahawa untuk mencapai kebahagiaan mestilah ada keseimbangan, dan mewujudkan keseimbangan itulah merupakan cabaran yang besar dalam kehidupan saya. Siapakah mentor-mentor Ustaz sendiri? Mentor Selain daripada guru Ustaz. Saya pernah menyebut tentang almarhum ayahanda saya sendiri. Saya anggap sebagai mentor saya. Saya pernah tadi menyebut tentang almarhum Ustaz Ahmad Sun Haji Muhammad sebagai mentor saya. Saya menganggap bahawa sekarang ini penasihat pejabat mufti, iaitu mantan mufti kita, Syekh Said Isa Smaid, ialah sebagai mentor saya dengan pengalaman dia yang hampir 40 tahun menjalankan tanggungjawab dengan segala jerih payah sebagai seorang mufti. Namun satu perkara yang saya ingin lanjutkan pada apa yang ada saya sebut tadi awal.
iaitu saya menganggap diri saya sebagai seorang penuntut ilmu sampai sekarang. Bahawa dalam saya buat persiapan untuk mengajar pun, saya anggap waktu itulah saya sebenarnya berkewajipan belajar. Ya kan? Maka oleh itu, apa sahaja yang ada ataupun siapa sahaja yang ada, saya anggap sebagai mentor saya. Saya anggap sebagai mentor saya. Hatta kalau sebagai contoh ya, apabila saya ke masjid menunaikan undangan menjadi imam solat Jumaat sebagai contoh, ya kan? Saya akan secara sedar ya melihat siapakah yang ada sekeliling saya pada waktu itu yang menyambut saya, kemudian duduk dengan saya sebelum solat bermula, ataupun selepas solat selesai, saya akan duduk dengan mungkin sebahagian pemimpin masjid untuk menikmati hidangan tengah hari yang disediakan oleh pihak masjid kepada imam kan. Saya sedar akan mencari apakah daripada perbincangan, perbualan-perbualan itu benda yang boleh saya pelajari, sesuatu yang baru. Dan saya anggap siapa saja yang ada adalah mentor saya. Saya adalah penuntut ilmu. Saya adalah penuntut ilmu, kalau ikut istilah bahasa Inggeris, through and through. Ya kan? Saya tidak mahu menjadi seorang yang melepas pandang apa yang ada itu tanpa menjadi iktibar kepada diri saya sendiri. Malah, kalau saya berhadapan dengan orang yang bukan Islam sekalipun, ya, walaupun saya ini ialah sebagai orang Islam, kita menghargai dan berpegang teguh dengan fahaman agama kita, dengan akidah kita. Tetapi itu tidak sepatutnya menghalang kita apabila kita berada dengan siapa sahaja, walaupun orang bukan Islam, untuk cuba mencari apakah pengajaran yang boleh kita bawa balik daripada pertemuan itu tadi. Ya kan? Jadi, kalau soalannya ialah siapakah mentor-mentor khusus, saya rasa saya tidak punya mentor yang khusus. Ada orang-orang yang telah memberikan kesan yang besar dalam pembentukan jiwa dan pemahaman saya, tetapi saya menganggap saya adalah penuntut ilmu di mana saja saya pergi, dan siapa saja yang boleh saya ambil pengajaran daripada dia, itu adalah sebahagian daripada mentor saya. Kini kita akan menanyakan Ustaz tentang pendakwah-pendakwah di Singapura. Pastinya setiap ustaz ataupun pendakwah mempunyai pengikutnya yang tersendiri. Sebagai contoh, Ustaz Azhar Hidros ya, yang di Malaysia seorang ustaz atau pendakwah yang cukup popular, Ustaz Zakir Naik. Mereka menggunakan kemudahan media sosial untuk menyebarkan rakaman ceramah mereka dan sebagainya. Apakah pendapat Ustaz jika ada pendakwa-pendakwa dari Singapura belum lagi mencapai tahap popular itu, ataupun belum lagi menggenggam kaedah-kaedah yang digunakan oleh ustaz-ustaz yang saya sebutkan tadi? Satu perkara yang kita tidak dapat nafikan ya, bahawa di kalangan asatizah Singapura belum ada yang mampu menerobos dalam dunia sosial media, melepasi batasan sepadan Singapura kita ini, seperti mana yang dapat kita lihat dalam ketokohan Ustaz Azhar Idros, Mufti Ismail Meng daripada Zimbabwe, dan Dr. mungkin Zakir Naik daripada India dan sebagainya. Saya tidak pasti apakah faktornya menyebabkan keadaan demikian. Mungkin kerana audiens kita ini kecil, ya, ataupun mungkin sebab keupayaan bahasa kita, ataupun mungkin kerana kemampuan kita ya untuk berbicara dalam bentuk yang boleh memikat masyarakat luar masyarakat kita sendiri. Saya tidak pasti apa faktornya ya. Namun dia satu fenomena yang perlu kita berikan perhatian. Jika digunakan secara positif, dengan niat yang positif, yang baik, insya-Allah dia akan menghasilkan kebaikan juga. Dakwah sekarang ini tidak terbatas hanya kepada kewujudan fizikal seorang tokoh agama di tempat yang dia sedang berada. Tapi dengan adanya internet, dengan adanya social media, apa yang disampaikan oleh seorang tokoh itu dapat dimanfaatkan dan dipelajari oleh masyarakat dunia di mana saja mereka berada. Ini yang dimanfaatkan juga oleh masyarakat kita.
saya tidak menghadapi satu masalah ya kalau masyarakat kita turut sama meminati dan mengikuti apa yang mereka dapat daripada Ustaz Azhar Idrus, walaupun Ustaz Azhar Idrus tidak selalu berada di sini. Saya tidak mendapat masalah menghadapi masalah dengan masyarakat kita yang mungkin selalu mengikuti ceramah-ceramah Mufti Ismail Meng ataupun siapa sahaja daripada luar Singapura. Cuma saya merasakan bahawa dia tidak boleh seharusnya sampai kepada peringkat di mana kita ini mendewakan, apakah itu bahasa yang sesuai kita gunakan, mendewakan seorang tokoh, ya, sehingga membuat kita ini tidak mahu berfikir. Ya. Pastinya setiap tokoh itu punya gayanya tersendiri dan itu boleh kita manfaatkan untuk masyarakat yang punya selera yang berbeza. Ya kan? Tidak semua yang meminati saya meminati Ustaz Azhar Idrus, begitu juga sebaliknya, ya kan? Sebab kita ada gaya masing-masing dan itu sesuai diterima oleh siapa yang punya selera masing-masing, ya. Cuma satu perkara yang perlu kita berikan perhatian yang saya katakan tadi ialah kita perlu mengingatkan masyarakat di mana saja mereka berada, siapa saja mereka nak ikuti, jangan sampai peringkat mendewakan seorang tokoh. Terutama dalam masalah agama. Sebab masalah agama ialah masalah yang akan menjejas cara hidup yang kita pilih, tindak tanduk kita yang kita lakukan, ya, akan menjejas juga kesejahteraan masyarakat masa depan kita, keluarga kita akan datang. Jadi kalau kita malas untuk berfikir, apa sahaja yang disebut, dilafazkan oleh seorang tokoh yang kita terlalu minati itu, kita anggap sebagai itulah kebenaran. Ya, itu merupakan satu yang sangat berbahaya kepada masyarakat. Ya. Jadi saya menganggap ini satu fenomena yang baru. Social media adalah satu fenomena yang baru, dimanfaatkan juga oleh tokoh-tokoh agama dalam dakwah. Alhamdulillah kita tidak, kata orang itu, mengasingkan diri. Okay, we do not shy away ya daripada kemajuan teknologi dan itu diperlukan oleh agama. Tetapi niat, tujuan dan sampai batasan mana itu yang harus kita pertimbangkan dan fikirkan bersama. Ini soalan yang penting, Ustaz. Lebih ramai anggota masyarakat kita yang berminat untuk mendekati agama dan kefahaman Islam di Singapura semakin meningkat. Dan salah satu dari kesannya ialah berlakunya kefahaman yang pelbagai. Sebagai mufti negara, ke manakah arah dan hala tujuan yang ingin Ustaz bawa masyarakat Islam setempat dalam hal ini? Ya. Apabila kita bincangkan tentang kepelbagaian, ya, pastinya ada orang yang selesa dengan kepelbagaian dan ada orang yang curiga dengan kepelbagaian. Yang mereka yang merasakan selesa dengan kepelbagaian akan menganggap dia sebagai sesuatu yang sangat positif, yang perlu kita teruskan, yang perlu kita suburkan dalam masyarakat. Yang merasa curiga pastinya akan sangat berhati-hati menganggap bahawa dia akan mengkocar-kacirkan masyarakat. Masyarakat akan hilang identiti yang selama ini kita warisi, ya, daripada generasi sebelum kita. Ya. Namun bagi saya, kepelbagaian ialah sesuatu yang tidak boleh kita elakkan. Apabila dunia sudah semakin terbuka sempadannya dari segi maklumat, apabila dengan sebab itu dunia ini semakin mengecil, di mana kita umpamakan kehidupan kita sudah seperti hidup dalam sebuah kampung, ya, bukan lagi sebuah dunia. Sebab apa yang berlaku di tempat lain boleh kita ikuti, apa sahaja yang dibicarakan oleh orang lain yang tidak ada dengan kita pun boleh kita dengari. Jadi itu akan menyebabkan kepelbagaian sebagai sebahagian daripada ciri kehidupan kita yang tidak boleh kita nafikan dan tidak boleh kita buang. Namun dalam masa yang sama, dalam kita mendakap kepelbagaian dan menjadikan kepelbagaian sebagai sebahagian daripada ciri kehidupan kita sebagai sebuah masyarakat, perlunya kita berhati-hati, ya. Kepelbagaian itu akan menjadi sumber kekuatan kita kalau dia membantu kita menjadi matang, ya kan? Proses kematangan itu perlu kepada keluasan ilmu pengetahuan, perlu memperluaskan sempadan pengalaman, ya kan? Teknologi yang ada ini, ledakan maklumat, dia memudahkan
proses kita meningkat maju terus menjadi sebuah masyarakat yang lebih matang. Dan itu memerlukan sikap yang terbuka kepada aspek kepelbagaian. Namun, apabila kepelbagaian itu kita tidak tangani dengan hati-hati, dia bukan menambah kematangan. Dia akan menambahkan kita kata kemalangan dan juga kerosakan dalam pemikiran masyarakat. Ini berlaku apabila kita menganggap bahawa sudah tidak ada lagi kebenaran dalam beragama. Kita menganggap bahawa apa sahaja yang dibincangkan oleh sesiapa sahaja, kerana prinsip kepelbagaian, kita kata semuanya benar. Ya? Sehingga kita tidak lagi punya prinsip untuk kita gunakan dalam menentukan yang mana satukah yang sebenarnya diterima oleh agama dan yang mana satukah yang tidak diterima oleh agama. Sebagai contoh, ada perkara-perkara yang jelas dalam agama sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima. Ya? Seks bebas sebagai contoh. Satu perkara yang tidak boleh diterima oleh agama. Ya? Lalu kalaulah kerana kepelbagaian, ya, dan kita menerima itu sebagai satu ciri yang dengan senang hati kita dakap. Ya? Kita mengatakan siapa saja yang nak mempelopori ataupun nak mempertahankan ataupun hendak mempromosikan hidup seks secara bebas, dalam masa yang sama dia ingin menyatakan bahawa dia masih sebagai seorang Muslim yang patut diterima oleh masyarakat secara terbuka, saya rasa kita kena, kata orang itu, berhenti sejenak dan berfikir dan membuat pertimbangan. Apakah itu bentuk kepelbagaian yang akan membantu kita menjadi masyarakat yang matang, ataupun apakah itu menjadikan satu kepelbagaian yang membuat kita ini kocar-kacir dalam prinsip kehidupan kita, ya kan? Kalau misal kata kepelbagaian itu dalam bentuk meluaskan pandangan, ya, dalam pengamalan agama yang tertentu, ini mazhab yang telah kita warisi sekian lama, yang itu merupakan mazhab yang tidak pernah kita dengar tapi ada sandarannya dalam dasar agama, itu kepelbagaian yang boleh kita terima. Ya, tetapi kalau kepelbagaian itu nak menawarkan, jadi kepelbagaian yang bagaimana yang ingin kita terima? Kalau kepelbagaian yang membawa kita menjadi masyarakat yang lebih matang, kerana kita dapat meluaskan pandangan, meluaskan pengalaman, maka alhamdulillah itu kepelbagaian yang harus kita pegang. Kita tak boleh menolak dan menafikan wujudnya kepelbagaian. Tapi kalau kepelbagaian itu dalam bentuk kepelbagaian yang akan mengkocar-kacirkan pegangan agama, kehidupan yang kita warisi, berpegang kepada tradisi yang dan budaya yang murni, maka kepelbagaian itu satu kepelbagaian yang harus kita tapis dan kita elakkan daripada mekar dalam masyarakat kita. Bagaimana Ustaz mahu masyarakat mengingati Ustaz sebagai seorang mufti dan apakah harapan Ustaz untuk masyarakat Islam Singapura? Secara jujur saya mengatakan saya tidak mahu masyarakat mengingati saya sebagai seorang mufti. Saya ingin masyarakat, kalaupun sudi nak mengingati saya sebagai seorang insan yang berusaha dalam kehidupan ini untuk membantu menyebarkan keindahan dalam kehidupan semua. Sebab itu saya selalu menekankan bahawa agama kita ialah agama yang indah. Orang yang berhasrat menjadi orang yang kuat pegangan agamanya, mestilah orang yang berusaha untuk menjadi seorang yang indah dalam kehidupannya. Orang yang warak bagi saya ialah orang yang apabila kita memerhatikan dia, kita berdampingan dengan dia, kita merasakan hidup kita menjadi indah bersama dengan dia. Ya kan? Saya ingin kalau nak diingati orang pun menjadi seorang yang berusaha ke arah itu. Seorang yang cuba mengajak masyarakat, bermula dengan keluarga saya sendiri, untuk menjadi manusia yang indah dalam kehidupan. Bukan sebagai mufti ataupun sebagai ustaz, itu tidak penting bagi saya. Maka sebab itu, harapan saya bagi masyarakat ialah kita menjadi sebuah masyarakat yang ditangisi kalau kita tidak ada. Kita menjadi sebuah masyarakat yang dihargai bila kita ikut serta dalam kehidupan manusia. Harapan saya ialah kita menjadi sebuah masyarakat yang kerana kita inginkan keindahan, kita yakin kita adalah manusia yang indah, kita punya keyakinan untuk menghadapi masa depan.
kita menjadi masyarakat yang menghargai semalam kita, mengambil iktibar, bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita hari ini, tetapi melangkah dengan penuh keyakinan untuk menghadapi hari esok. Itulah ciri orang yang indah dan itulah ciri masyarakat yang indah. Dan kita tidak punya pilihan yang lain. Saya mengharapkan kalau boleh masyarakat kita ini, walaupun kita kecil, walaupun masyarakat Melayu kita ini masyarakat minoriti, tetapi dari segi peranan dan sumbangan, kita bukan masyarakat minoriti. Saya mengharapkan walaupun masyarakat Islam kita ini adalah segelintir dan sedikit, mungkin tidak pernah dianggap oleh umat Islam sedunia sebagai masyarakat yang layak disebut-sebut nama kita, ya. Tetapi kalau kita punya sikap untuk hidup sebagai masyarakat yang indah, yang senantiasa berusaha menjadi masyarakat yang matang, sebenarnya apa yang ada di sekeliling kita, negara kita, kemajuan yang kita capai bersama, merupakan satu tanah yang subur yang sepatutnya menjadikan kita mampu esok nanti menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat Islam di mana saja mereka berada. Kita dah capai dari satu sudut, iaitu dalam pembangunan institusi masjid. Masyarakat satu dunia datang melihat kita. Ya, kalau tadi saya sebut tentang pegawai-pegawai pentadbir masjid Malaysia, Indonesia datang untuk belajar daripada kita, sebenarnya pegawai-pegawai agama daripada banyak negara yang lain bila datang ke Singapura, mereka kagum dan mereka ingin belajar daripada kita. Kita menghasilkan satu kurikulum pendidikan Islam di Singapura yang sebenarnya sekarang ini menjadi perhatian dan sebutan. Ya, banyak penyedia pendidikan agama di Eropah, di Amerika, di Australia datang untuk menggunakan teknologi kita untuk mempelajari bagaimana kita membangunkan kurikulum kita. Jadi kita satu contoh yang baik sebagai sebuah kota metropolitan, dan juga masyarakat yang begitu majmuk sekali. Kita perlu berfikiran besar. Dan ini adalah satu, kita kata, ciri Singapura, kesingapuraan yang kita ada. Maknanya kita dalam tempoh 50 tahun kita kata berdikari sebagai sebuah negara, kita dapat menunjukkan kepada dunia bahawa kecil saiz fizikal kita tidak menjadikan kita berfikiran kecil, tidak menjadikan kita berjiwa kecil. Maka itu kita jadikan juga sebagai sesuatu yang menyuburkan kita sebagai sebuah masyarakat, masyarakat Melayu, masyarakat Islam. Kita tidak boleh berfikiran kecil. Dan Allah dah tunjukkan kepada kita, bila kita punya niat yang betul, kita punya kesungguhan yang membara, kita meletakkan sumber yang benar dan betul pada tempatnya, dan kita bergerak sebagai sebuah masyarakat, banyak benda yang di luar jangkaan kita akan dapat kita kecapi dan dapat kita hasilkan. Itu impian saya. Kita menjadi masyarakat yang berjaya bukan kerana kita ingin bermegah, bukan kerana kita ingin berbangga, tapi kerana itu adalah tanggungjawab sebagai masyarakat Islam. Kita buat yang terbaik, kita hasilkan yang terbaik, kita tidak boleh membataskan saiz kecil fizikal kita untuk berfikiran kecil, untuk berjiwa kecil. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Dr. Muhammad Fatris Bakaram kerana bersama kami dalam projek Puan. Terima kasih kembali.